Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami diizinkan untuk beribadah kembali. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur. Ada kesempatan yang baik kita bisa bertemu meskipun masih dengan online seperti ini, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus akan selalu baik dalam kehidupan kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk kita boleh sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian, semua karena anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的姐妹们，午安好。 Apa kabar kita semua? 我们今天怎么样？都好吗？ Ya, semoga kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. 希望我们大家都在健康以及在好的状况当中。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. 还没进入听到之前，我们先祷告。 Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Tuhan boleh
memberikan kami kekuatan, kesehatan, untuk kami boleh menikmati firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami dengan bahasa yang sederhana, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kedua hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saya kasih judul perenungan kita hari ini, rencana Tuhan di balik kepahitan. 今天我们的讲题的题目是在苦难当中有神的旨意。 Nah, seperti yang ibu-ibu tahu bahwa setiap kita memahami bahwa kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan. 姐妹们，我们大家都晓得，在我们生活当中，假如苦难的话，会带来一种危险不安的情绪。 Tidak jarang setiap kita dibuat menjadi putus asa. 有的时候，这些苦难会让我们觉得绝望。 Bahkan ada saja yang akhirnya menyalahkan Tuhan 很多时候，我们会错怪神， dan meninggalkan Tuhan 甚至离开神。 ketika sedang mengalami beban dan kepahitan. 当我们经历这些苦难的时候， Dan kita sering bertanya, 而且 apa rencana Tuhan atas semua ini? 我们常常会问：这些苦难的背后，神到底有什么旨意？有什么？ Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? 为什么神允许我们经历这些苦难呢？ Bukankah ini pertanyaan yang sering muncul dan tidak jarang orang Kristen juga melakukannya? 这个问题不是外邦人常问，我们成为主的儿女们也常常问这样的问题。 Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Namun sebelumnya kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Agak panjang, jadi saya bacakan menggunakan bahasa Indonesia saja. 今天我们要从圣经里面学习一个人物，叫做路德，就在路德记第1章第1到22节，比较长。弟兄姊妹们可以在家里找到圣经，慢慢的跟传道一起来读。 Rut 1 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami,
Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada ilahnya, para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun di sana mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian firman Tuhan. 今天读经到这个地方比较长。 Ya, seperti kita sudah baca dan kita renungkan, Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan yang besar. 就好像我们刚才读的圣经，我们知道拿俄米是一个经历很大的困难的一个妇人。 Kelaparan membuat dia dan suaminya Elimelech, 因为大饥荒让她与她的丈夫以利米勒， dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion 就是马伦以及以莲， pergi dari Bethlehem Yehuda ke Moab. 从伯利恒到摩亚地去居住。 Mereka pindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan. 他们搬迁到摩亚地，因为在那个地方他们的故乡有一个大饥荒。 Tetapi di sana ia justru mengalami masalah yang bertubi-tubi. 但是到了他乡，他们却碰到很多的问题。 Elimelech, suami Naomi, dan kedua anaknya yang sudah menikah meninggal dunia. 就是拿俄米的丈夫以利米勒以及他的2个孩子，已经跟摩亚女子娶了摩亚女子为妻的都去世了。 Ia bersama dengan kedua menantunya menjadi janda. 他拿俄米他的2个儿媳妇就变成寡妇了。 Jadi ada 3 janda ya, Naomi, Orpa, dan Rut. 所以在他的家庭当中，就只剩下这个3个寡妇，就是拿俄米、俄巴还有路德。 Akibatnya tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. 结果就没有什么可以持续让他们在那个地方生活下去的条件。 Dan hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan yang luar biasa. 因为这件事让拿俄米觉得非常的困难，也非常的悲哀。 Oleh karena itulah ketika ia memutuskan untuk pulang ke kampungnya yaitu Bethlehem, 所以他就决定回到他的故乡，就是伯利恒城。 ia tidak mau lagi dipanggil namanya dengan sebutan Naomi, 他不要众人叫他拿俄米，他的原名， melainkan Mara yang artinya pahit. 而是称他为马拉，因为他的生活这样的苦。 Seperti Rut 1 ayat yang ke-20, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit
kepadaku, dikatakan. 在路德记第1章20节，拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我拉玛拉，因为全能者使我受了大苦。” Ya, kita tahu bagaimana kondisi yang terjadi terhadap Naomi. 我们晓得拿俄米所经历的什么，已经经历了什么事， Karena begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi dalam hidupnya. 因为在他生活中很多的问题出现， Masalah itu telah menghalangi mata iman dari Naomi. 这些难处、这些困难拦阻了他的属灵的眼睛， Untuk melihat rencana besarnya Tuhan. 让他看不到神在他这一切困难背后的旨意。 Apa rencana besar Tuhan kepada Naomi? 到底神在拿俄米的身上有什么旨意呢？ Seperti yang sudah kita baca, salah satu dari menantunya yang bernama Ruth ikut bersama dengan Naomi. 我们可以从圣经里晓得，他的其中一个媳妇就是路德，跟着拿俄米回到家乡。 Nah, rencana tersebut adalah Ruth yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Tuhannya Naomi. 就是路德愿意随着他的婆婆拿俄米回到伯利恒城，然后敬拜他婆婆的神，就是耶和华。 Dan lebih jauh lagi kita bisa melihat rencana Tuhan 接下来我们可以看到神的旨意， yang lebih besar kepada umatnya, bahkan terhadap kita. 就是神对他子民的旨意，甚至可能也是对我们有特别的旨意。 Ya, melalui Ruth ya, menantunya tadi, 就是接着路德， garis keturunan Sang Mesias, Yesus Kristus, 就是我们的主耶稣基督，我们的弥赛亚， yang dijanjikan untuk menyelamatkan seluruh umatnya, 就是被允许拯救全人类的， lahir dari salah satu silsilah Ruth. 就是从路德的家谱以下传下来的。 Ya, kita bisa melihat bahwa Ruth menjadi salah satu silsilah dari kelahiran Yesus. 所以我们可以看到路德的名字记在主耶稣的家谱上。 Nah, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的姐妹们，假如我们回顾我们的生活， ya masalah pasti ada ya, bukannya tidak ada dalam hidup kita. 当然我们的生活不可能没有问题的。 Ya, terkadang kita juga bisa jujur dengan diri kita bahwa kita juga mengalami kepahitan. 我们可以诚实的自己了解，我们也经历了很多的苦难， Ada banyak penyebabnya, 很多的因素， baik di keluarga ataupun di pekerjaan dan lain-lain. 可能在我们家庭当中，在我们的工作岗位当中，在我们的周遭。 Tapi hari ini kita sudah mendengar kisah bagaimana Naomi 今天我们可以学习到拿俄米的平生故事。 yang karena begitu banyak masalah yang bertubi-tubi datang, mata imannya tidak bisa melihat rencana besar Tuhan. 因为这么多的问题临到他的身上，以至于他的属灵的眼睛被蒙蔽，看不到神在这背后的旨意。 Jangan sampai kita sama seperti Naomi. 所以姐妹们，我们不要学习这一点，不要学习拿俄米。 Pada saat masalah datang, kepahitan boleh ada dalam hidup kita, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa baik. 纵然很多的问题临到我们生活上，不要让我们蒙蔽了眼睛，来看不到神的旨意。 Tetapi melalui kisah ini kita bisa belajar. 但是接着今天的故事，我们可以学习到， Ya, kisah Naomi mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. 接着拿俄米的故事以及路德的故事，我们晓得神从来没有为我们预备不好的计划。 Pergumulan dan permasalahan apapun yang kita hadapi, 我们面对什么样的困难，可能是挣扎， jangan sampai membutakan mata rohani kita 不要让我们蒙蔽了我们属灵的眼睛， untuk melihat rencana baiknya Tuhan atas kehidupan kita. 蒙蔽了我们看不见神在我们生活上已经计划了美好的旨意。 Tapi kita harus belajar dua hal sederhana ini. 所以今天我们学习很简单的两件事。 Yang pertama, kita harus tetap percaya 第一就是我们持续的信 bahwa 靠， Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya. 就是神借着我们生活可以完成，在动工他的旨意。 Dengan cara yang mungkin kita tidak bisa tahu, 也许用我们从来没有想过的方式， ya, dengan cara yang ajaib, 用奇妙的方式， termasuk melalui hal yang pahit dalam hidup kita.
可能借着在我们生活上所发生的这些的困难的事件， atau lewat pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. 也许接着我们现在正在经历的苦难。 Ingat ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. 姐妹们，我们要记得，我们一定要信靠主， Dia mampu bekerja 他有能力动工， dan menolong kita. 也可以保护我们。 Yang kedua, 第二， ingatlah 我们要记得的 akan Tuhan dan segala hal yang Dia perbuat, kebaikannya. 我们要记得，在我们生活上，整个人生当中，神已经为我们做了许多的善。 Jadi kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya, atas pemeliharaannya, atas anugerahnya dalam hidup kita. 所以我们要在我们的生活当中感谢神的同在，感谢神的引领，感谢神的供应。 Ingat, itu tidak pernah berhenti loh sampai hari ini. 直到今天，这一些都没有停止过。 Kita hari ini tetap dipelihara Tuhan. 今天无论什么状况当中，神都在保守着我们。 Kalau hari ini ada, semua karena anugerahnya. 今天我们可以站着，我们这也是神的恩典。 Jadi ingat ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 所以姐妹们，我们要记得， kita harus semakin yakin 我们要更信靠。 saat tidak ada jalan, 当我们看不到路的时候， Tuhan selalu bukakan jalan. 神一定为我们预备道路。 Saat pintu seolah-olah tertutup, 当每扇门看起来都被关闭的时候， akan selalu ada pintu yang dibukakan. 神已经为我们打开另一扇门。 Saat seolah-olah semuanya hilang, 当所有的一切看起来都已经不在了， percaya Tuhan mampu gantikan. 我们要相信神一定会为我们预备新的。 Jadi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana jangan sampai hal yang pahit dalam diri kita menghalangi rencana besar Tuhan dalam hidup kita. 所以今天我们要学习的很简单，就是无论发生什么事，我们都不要拦阻，不要蒙蔽我们灵里的眼睛来仰望神。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 主耶稣祝福我们每一个姐妹们。 Mari kita satukan hati, kita berdoa. 今天我们做一个结束的祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur 主啊，感谢你， atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. 因为你在生活上的同在。 Hari ini kami belajar Tuhan 今天我们可以学习到， di dalam hal yang sulit atau pahit dalam hidup kami, 就是在我们生活上，我们可能有苦难碰到的问题， tapi biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami bisa melihat rencana besar Tuhan. 让这一切都不拦阻，我们可以看到神其实这一切的背后都有你美好的旨意。 Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami 我们要持续的相信神，你一定持续的保守我们， dan memampukan kami 让我们可以做到， untuk menjalani setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. 就是我们可以跟着神一起走过我们生活上许多的困难， Dan biarlah kami selalu mengingat dan bersyukur atas kebaikan-Mu. 让我们持续的不断的思想神，你为我们预备所有的美好事件， atas pemeliharaan dan anugerah-Mu yang ada sampai hari ini. 直到今天，你还是喂养我们，你还是保守我们， Di dalam keluarga kami, 在我们的家庭， di dalam pekerjaan kami, 在我们的工作上， dan apapun yang menjadi tanggung jawab kami. 无论我们的责任是什么， Kami tidak bisa terhindar dari masalah, 我们当然不能够免去会发生问题， tapi kami mau merespon dengan benar. 但是我们可以以正确的想法方法来回应它， Agar kami tidak gagal melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 不让我们不看见神你在这一切背后的美好的旨意。 Terima kasih Tuhan. 主，我感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督圣名祈求的，我们祷告， Amin. 阿门。 Ya, Tuhan Yesus memberkati kaum ibu di tempat ini. 姐妹们，愿上帝祝福我们每一位。